pagi tadi dengan rakan-rakan yang lain, begitu lantang dia bercakap apa yang sepatutnya UMNO lakukan, pemimpin atasan itu sepatutnya pergi, begitulah seterusnya. Saya tak nak komen. Tapi bagus kalau Zahid Hamidi dengar dan ambil tindakan yang sewajarnya pun bagus ya Zahid, YB, sila dengar apa kata Profesor Wulung dan yang seumpamanya. Sekarang banyak berbincang tentang ke mana UMNO. Bukan nak jadi setengah orang yang sebut kepentingan kerajaan stabil, tapi kita lah yang duk kocak-kocak bagi tak stabil. Kita sebut pentingnya negara kita stabil, tapi kita lah duk kocak-kocak bagi tak stabil. Mulut yang kata kepentingan stabil, tapi perangai kita menjadikan semua tak stabil. Okey, ada satu soalan politik saya nak jawab, tapi bukan nak berpolitik ya. Saya kena jawab sebab penutup kepada perbincangan politik sebelum ini. Soalan, Dr. Daniel, keputusan pilihan raya dah selesai. Apa komen Dr. Daniel tentang keputusan pilihan raya? Alhamdulillah, semalam kita mengundi. Ini tanda di tangan saya, tanda mengundi, cikgu pun ada. Alhamdulillah. Rizwan mengundi. Jeff, alhamdulillah. Syukur rakyat telah buat pilihan. Tiga belah sini, tiga belah sana, seperti sebelumnya. Alhamdulillah. Dan seperti yang Dr. Daniel sebutkan tadi, sewajar dan seeloknya pemimpin-pemimpin yang terpilih, YB terpilih, mula merancang, main peranan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan agama, untuk kebaikan negara kita, insya-Allah. Itu yang kedua. Berpolitik sila reda-redakan. Walaupun saya akui perbincangan politik tidak selesai dengan selesainya PRN. Dia ada perbincangan politik lain pula. Tadi pagi saya buka Astro Awani, perbincangan politik lagi. Sekarang tajuk utamanya, apa akan jadi pada UMNO selepas ini, selepas kalah teruk PRU lepas dan PRN kali ini. Wah, saya dengar Profesor Wulung begitu berani dia bercakap. Profesor Wulung pagi tadi dengan rakan-rakan yang lain begitu lantang dia bercakap apa yang sepatutnya UMNO lakukan, pemimpin atasan itu sepatutnya pergi, begitulah seterusnya. Saya tak nak komen. Tapi bagus kalau Zahid Hamidi dengar dan ambil tindakan yang sewajarnya pun bagus ya Zahid, YB, sila dengar apa kata Profesor Wulung dan yang seumpamanya. Sekarang banyak berbincang tentang ke mana UMNO. Tapi saya suka dengan satu perbincangan juga di Astro Awani, iaitu tentang kepentingan rekonsiliasi nasional. Saya suka itu. Rekonsiliasi. Reconciliation. Jadi selepas habis PRN, kita air laut tadi berkocak, sekarang kita satukan balik. Elokkan balik. Saya menyokong kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan perpaduan. Kerana ini kerajaan yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Di saat Malaysia pada satu ketika selepas PRU ke-15 berada dalam keadaan yang tidak kukuh mana-mana parti pun, mana-mana kelompok pun. Jadi, Yang di-Pertuan Agong memberikan saranan. Ada yang menolak, tapi ini grup yang menerima. Maka lahirlah kerajaan perpaduan. Saya sokong. Tapi seperti mana yang saya ucapkan masa berceramah di sebelah pagi di matrikulasi baru-baru ini. Anwar Ibrahim berucap di sebelah petang, saya bercakap di sebelah pagi. Saya berkata, saya menyokong kerajaan sekarang, tapi sokongan saya bersyarat. Bukan sokongan membuta tuli. Bersyarat artinya jika nak menegakkan sesuatu yang baik seperti madaninya, menu rahmah dan sebagainya, saya sokong. Saya sokong sebab ini kerajaan yang sah. Bukan kerajaan
dalam bentuk yang kucar-kacir. Restu raja ada. Saya sokong. Tapi bersyarat, selagi mana dia buat benda baik, saya sokong. Sebab kita nak kerajaan stabil. Bukan nak jadi setengah orang yang sebut kepentingan kerajaan stabil, tapi kitalah yang duk kocak-kocak bagi tak stabil. Kita sebut pentingnya negara kita stabil, tapi kitalah duk kocak-kocak bagi tak stabil. Mulut yang kata kepentingan stabil, tapi perangai kita menjadikan semua tak stabil. Kalau nak stabil, biar kerajaan perpaduan buat kerja. PRN dah selesai, 3-3. Dan kerajaan perpaduan saya difahamkan adil, malah Kelantan pun dapat peruntukan. Walaupun orang setengah orang dia wirid kerajaan yang pembangkang tak dapat artinya peruntukan, tapi disebutkan oleh Rafizi dapat peruntukan. Mengapa kamu nafikan? Dapat peruntukan. Jadi ya, kalau begitu bagus, secara adil berikan walaupun pada pembangkang, sebab rakyat memerlukan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi saya mengatakan saya sokong perpaduan bersyarat selagi mana dia buat benda elok dan sebagainya, saya sokong. Jadi ini yang penting yang saya rasa nak saya rumuskan. Kerajaan perpaduan itu persekutuan. Negeri dia ada belah sana, belah sini, tapi masing-masing di bawah persekutuan Tanah Melayu ataupun persekutuan di bawah perlembagaan persekutuan, maka ikut semua itu dengan baik sekali. InsyaAllah saya rasa kalau itu berlaku, semua akan selamat, insyaAllah. Dan saya nak mengatakan pada yang menang dan yang kalah, terutama yang menang ini menang untuk bertanggungjawab, menang untuk memikul amanah, bukan menang untuk boncekkan perut, kembungkan poket dan untuk kayakan kroni-kroni. Menang anda yang bakal dipanggil YB ini menang pikul amanah tahu. Bukan menang bolot semua. Kami akan menyokong orang-orang yang buat baik. InsyaAllah semoga dengan kebaikan itu akan menguntungkan kita bersama dunia sampai akhirat. Dan akhir sekali, dalam suasana yang telah selesai PRN, kita nak gerakkan lagi dakwah terhadap non-Muslim. Saya telah beritahu isteri saya, sediakan satu set buku, terutama buku Islam The Misunderstood Religion. Dan Tuan bertanya, Dr. Daniel menjawab. Saya nak hadiahkan pertama pada Yang Berhormat Anthony Luke, DAP. Ridwan, kita azam ini. Saya nak beri hadiah pada YB Anthony Luke yang menang baru ini. Sebab beliau berucap baru ini mengatakan dia sokong perlembagaan tentang Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, hak Melayu kita takkan bantah. Anthony Luke sebutkan demikian. Saya suka ucapan seperti itu pada 4 Ogos baru-baru ini, dan saya nak bagi hadiah buku itu, insya-Allah. Dan juga saya nak berikan hadiah, saya beritahu isteri, lipat saya siap, balut saya siap, nak berikan hadiah juga pada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, iaitu Chow Kan Yau. Saya nak bagi juga buku saya itu, insya-Allah. Dan pada pemimpin-pemimpin non-Muslim yang lain. Ini nak kita buat. Dan jalan kita bukan jalan maki hamun. Jalan kita jalan mengajak orang kepada kebenaran. Rasul-rasul dahulu bila kita baca Quran, tu penting kita baca, menjiwai kita baca Quran. Rasul-rasul dahulu bila bercakap pada kaum mereka yang kafir, yang menentang, dia kata, ya kaum, wahai kaumku. Tak ada maki hamun. Padahal kaum dia punya kutuk dia, kata macam-macam, dia gila lah. Ada Rasul dia katakan demikian, pemecah belah masyarakat. Tapi Rasul kata apa? Wahai kaumku. Tak ada maki hamun. Kita hari ini kerana politik kadang-kadang asyik maki hamun tak habis-habis. Dengan ceramah agama pun tulis maki hamun juga. Begitu perangai kita, kemudian nak tegakkan Islam. Islam apa yang kita nak tegak? Kalau begitu perangainya. Ini teguran pada saya dan kita semua. Jadi cukuplah dengan politik, insya-Allah kita nak belajar, kita nak faham. Tambah pula bila saya tengok keputusan semalam, saya duk talaah ayat 179. Duk tengok keputusan PRN, saya duk prepare lah, duk baca ayat 179. Tak berapa boleh tengok terus, tak berapa boleh tengok keputusan PRN. Sebab apa? Ayat 179, kami sediakan untuk neraka jahanam. Terus tak boleh tengok.
keputusan YB itu pun tak apa boleh tengok, duk terkejut ni. Sesungguhnya kami sediakan untuk neraka jahanam ramai dari kalangan jin dan juga manusia. Ni YB pun manusia, Dr. Daniel pun manusia. Ni semua ni yang duk bising-bising ni semua manusia. Allah sediakan neraka untuk manusia ramai. Jadi eloklah ayat 179, panduan pada YB, panduan pada orang-orang politik, penyokong-penyokong politik. Ingat, ramai orang masuk neraka sebab ada hati tak pakai. Jangan sampai politik ini menyebabkan jalan kita jalan ke Jahannam, berpandukan ayat 179, insya-Allah. Okey. Jadi saya ingat cukuplah rumusan Dr. Daniel. Ramai yang tanya, Jeff, boleh viralkan? Ini rumusan kita, insya-Allah. Semoga yang menang ingat menang dengan tanggungjawab, yang kalah insya-Allah masih sebagai hamba Allah yang perlu bertanggungjawab.